Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Selamat kembali kepada forum Ayah Sajinah. Hadirin dan hadirat, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, tak kenal maka tak cinta, nama saya Aisyah Alim dan saya merupakan pengerusi majlis untuk forum hari ini. Hadirin dan hadirat, kita sudah pasti maklum bahawa isu penjagaan anak bukanlah satu benda yang asing pada zaman sekarang. Banyak senario yang kita dapat lihat, antara salah satunya adalah kisah dan rintihan ibu tunggal ini. Marilah kita mendengar rintihan hatinya. Kalian sudah pun mendengar kisah perit ibu tunggal ini. Menangis hati saya mendengarnya, begitu lemah sekali meminta tolong. Marilah kita mulakan forum kita dan bersama-sama menyelesaikan masalah ini supaya dapat membekalkan kebahagiaan kepada keluarga mereka. Sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi, marilah kita berkenalan dulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Pertama, Puan Hafsah Isa, Peguam Syari'i daripada Jabatan Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan yang membentangkan banyak kertas kerja tentang hak wanita Islam selepas bercerai. Tepi saya, Puan Afia Johari, seorang ibu tunggal yang sangat kuat dan kental. Akhir sekali, Dr. Elinda Liana, pakar perunding psikiatri Hospital Serdang. Sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh, soalan saya untuk ahli panel yang pertama. Puan Hafsah, boleh anda bagi tahu kami semua sedikit sebanyak tentang asas hak penjagaan anak selepas penceraian? Hai Aisyah, syukur atas rahmat yang diberikan kita dapat bertemu untuk sama-sama berkongsi masalah yang kerap berlaku ini lah ya. Jadi hak penjagaan kanak-kanak ni dari segi Islam kita sebut sebagai hadonah. Dengar dari kisah Aminah ni, anak dia ni kita sebut sebagai belum memais ataupun lebih semua orang tahu adalah belum matang. Untuk anak perempuan ni, belum memais ni adalah bawah 9 tahun dan untuk anak lelaki pula bawah 7 tahun. Secara asasnya, kita selepas cerai, ibu ni akan diberikan keutamaan untuk menjaga anak dia. Kenapa? Sebab ibu ni kita sebut dia lebih banyak kasih sayang dia terhadap anak dia. Seterusnya, hak jagaan ini ada dua, sama ada satu pihak atau bersama-sama. Dengan persetujuan dua-dua pihak nak hak jagaan bersama-sama, maka selesailah masalah, tak ada masalah pun yang akan berlaku. Jadi isu ni dia timbul bila kedua pasangan ni dia simpan dendam antara satu sama lain. Jadi masalah tu sampai bawa bila cakap tentang hak jagaan anak mereka. Dalam isu Aminah ni kita lihat dia susah sikit sebab Aminah ni seorang suri rumah dan dia tak bekerja. Jadi namun begitu sebab anak dia belum bersekolah, dia kuranglah tanggungannya. Jadi ayah kepada anaknya juga haruslah berikan nafkah kepada Aminah ni untuk menguruskan anak mereka. Kalau Aminah mempunyai rumah dan kebajikan yang cukup, maka masih bolehlah untuk Aminah menjaga anaknya. Bila anaknya semakin besar nanti, akan dibawa semula anaknya ke mahkamah supaya boleh disoalkan balik jika anak tu nak ikut mak atau ayahnya sendiri. Jadi itulah asasnya dalam Islam. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama atas penerangan konsep hak penjagaan anak selepas perceraian dari sudut agama yang begitu utuh dan berisi. Seterusnya, saya ingin meminta pendapat dari ahli panel kita yang kedua. Beliau merupakan wanita yang pernah menghadapi situasi yang sama. Puan Afia, boleh anda kongsikan pengalaman anda menghadapi situasi ini dan bagaimana anda bekerjasama dengan Puan Hafsah? Dipersilakan. Baik. Terima kasih Puan Aisyah kerana memberikan saya peluang untuk turut bersama dalam forum yang boleh saya kata amat padat isinya ya.
Walaupun saya ni tidaklah mempunyai ilmu-ilmu seperti ahli panel kita yang lain pada hari ini, tetapi saya harap agar perkongsian saya ini tentang situasi yang telah saya sendiri hadapi sedikit sebanyak dapatlah membantu saudari Aminah. Jadi secara kasarnya, hubungan yang masih baik antara bekas suami dengan bekas isteri merupakan elemen yang paling penting untuk memastikan kehidupan yang aman dan damai, bukan sahaja untuk anak jagaan tersebut, malah untuk diri sendiri juga. Hal ini disebabkan pemberian nafkah oleh suami masih perlu dijalankan untuk memastikan kebajikan anak tersebut masih terpelihara, terutamanya dalam situasi Aminah yang tidaklah bekerja. Saya tahu perkara ini sukar untuk dilakukan kerana lazimnya akar kepada sesuatu penceraian merupakan perasaan benci terhadap satu sama lain. Itulah juga situasi yang telah saya hadapi. Namun, apabila saya mula bekerjasama dengan Puan Hafsah, beliau telah membantu saya menjalinkan hubungan tersebut kembali. Walaupun ketika itu perasaan benci itu masih tersemai dalam diri, saya telah mempelajari bahawa perasaan tersebut hendaklah ditolak ke tepi sedikit untuk menjamin kehidupan yang cerah buat anak saya yang kecil itu. Hubungan yang baik ini bukanlah bermaksud saya kerap berbual dengan bekas suami seperti dulu, tetapi hanya setakat membuahkan hubungan yang damai antara satu sama lain. Hubungan ini telah membuatkan saya lebih ceria dalam hidup kerana tiada lagi perasaan dendam atau tidak puas hati terhadapnya kerana saya telah memaafkannya. Senang kata, kesihatan mental saya telah menjadi lebih baik sekarang berbanding dengan situasi ketika baru sahaja bercerai. Terima kasih kepada ahli Puan Afia sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh, terdapat banyak kesan psikologi bukan sahaja terhadap anak-anak, malah juga terhadap ibu bapa itu sendiri. Seterusnya, saya ingin meminta penerangan dari sudut psikologi yang lebih mendalam dari Dr. Elinda Liana, pakar perunding psikiatri Hospital Serdang. Doktor, dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator Puan Aisyah. Pertama sekali, dalam usaha menentukan penjagaan anak ni, kedua-dua ibu bapa boleh berbincang dengan baik untuk menentukan sebarang terma penjagaan anak mereka. Namun, sebaik-baiknya, apa jua persetujuan yang dicapai hendaklah direkodkan sebagai perintah mahkamah. Dan selalunya terdapat banyak kisah di mana ibu bapa hasut anak masing-masing supaya mereka enggan mengikut bapa ataupun ibu mereka sendiri untuk mendapatkan hak penjagaan anak tersebut. Sebenarnya, perkara ini tidak patut dilakukan kerana hubungan darah dan keturunan seseorang anak itu dengan ibu bapanya tidak boleh terputus dalam apa jua keadaan sekalipun. Jadi di sini keadaan yang paling baik sekali untuk kanak-kanak tersebut ialah walaupun ibu dan bapanya telah bercerai, kedua-duanya masih bekerjasama untuk memberi kebajikan dan bekerjasama membesarkan kanak-kanak tersebut dengan cara yang baik dan elok. Selalunya, pasangan yang bercerai dinasihati supaya mengelakkan sebarang pertelingkahan sesama sendiri kerana perkara ini seperti apa yang kita lihat tadi, boleh menjejaskan kebajikan, emosi dan seterusnya masa membesar anak-anak itu sendiri. Yang paling penting sekali, ibu ataupun bapa perlu mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga masing-masing dalam memberikan sokongan psikologi, sosial dan emosi terhadap anak-anak yang terkesan itu, serta kekal menjalinkan hubungan sihat dan positif dengan ahli keluarga bekas pasangan supaya anak-anak itu tidak akan mempunyai sebarang trauma dalam perkahwinan pada masa akan datang. Terima kasih kepada Dr. Elinda atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah berakhirnya diskusi ilmuwan kita yang bertajuk Perebutan Hak Jagaan Anak Selepas Penceraian. Sebagai akhirnya, saya ingin mengucap jutaan terima kasih kepada ahli panel kita yang hadir pada hari ini dan hadirin hadirat yang menonton sekalian. Itu sahaja untuk forum Ayah Sajinah pada hari ini. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.